بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki untuk memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala membuka hati seseorang itu agar hatinya sentiasa terpaut bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala Dia mahukan itu, agar adanya hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Walaupun ada yang tidak mahu dan berminat, tetap sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala perintah jin dan juga manusia beribadah kepada Allah. Tetapi ada juga yang enggan. Tetapi tetap juga Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Agar kita mengetahui Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan membiarkan, maksudnya menyesatkan siapa yang dikehendaki. Yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, petunjuk pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah ta'alluq, sehingga hati itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan semua ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu ibadah pun kita perlu bergantung atas diri kita. Semua kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyaknya ibadah seseorang, semakin kuatnya ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, dalam tasawuf mengajar kita apabila kita beribadah, bahkan dikatakan banyak ibadah, tetapi jangan pernah melihat kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang perlu kita lihat? Yakni kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang diperintah oleh Allah. Kalau sekiranya kita melihat ibadah dan bergantung ibadah, lalu ditanya adakah ibadah kita mencapai kepada kesempurnaannya? Jawapannya tidak. Kalau tidak, bagaimana nak bergantung dengan sesuatu yang tidak sempurna? Lalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan apa yang wujudnya kekurangan dan tidak kesempurnaan dalam ibadah kita. Lalu bila Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati kita, diberi hidayah, dan tidak ada satu ta'rif di sudut hidayah membawa manusia selain kepada Allah. Tidak. Ta'rifnya ibadah adalah membawanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membawa kepada alam, tidak membawa apa yang kita lihat, tidak membawa kepada dunia dan akhirat, tapi kembali membawa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia dan akhirat, yang menciptakan segala-galanya. Dan apabila hidayah telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala juga, seseorang itu akan mengetahui, disebut sebagai ma'rifah, ma'arif, sesuatu yang dibuka hatinya sehingga dia memahami banyak perkara. Ada sesuatu yang difahami secara ahwal, rasa saja, tidak boleh ditarifkan, tidak boleh dihakikatkan dengan kata-kata penulisan, tetapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hidayah juga agar dia merasai. Ini menunjukkan bahawasanya salah satu nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat merasai. Oleh kerana itulah
banyak ibadah yang kita lakukan yang terbesar adalah merasai. Bukan melihat kita dah berdiri, kita dah rukuk, kita dah sujud, tapi melihatnya diri kita ini dengan serba kekurangan, lalu merasai yang kurang itu, lalu hadaplah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kekurangan tersebut. Seperti mana yang telah kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala kata kepada kita, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia sekalian, kamu semua fakir. Ilallah ditafsirkan oleh ulama, kamu memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'rif kewujudan kita dan tidak pernah akan hilang. Sehinggalah kita bertemu Allah tetap kita fakir. Sehingga ahli syurga di hadapan Allah pun fakir. Tidak ada yang maha kaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia maupun di akhirat, yang kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Huwal ghaniyyu, dia sajalah maha kaya. Disebabkan kitab Allah Subhanahu wa taala, ayat Quran tidak akan pernah dibatalkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ini fakir, dia tidak akan batal walaupun kita berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa agaknya? Sebab walaupun kita berada dalam syurga, kehidupan kita semua ta'alluq bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu tidak ada ahli syurga walaupun seorang pun yang akan dibawa keluar daripada syurga lalu mungkin dihumbat masuk dalam neraka. Tidak ada. Malaikat orang yang diazab dalam neraka dibawa masuk ke dalam syurga, itu ada. Selagi mana dia mati tidak syirik kepada Allah ataupun mati tidak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, apabila Allah Subhanahu wa taala mengajar kita tentang hidayah, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita agar kita menjadi manusia yang ar-raja, yang mengharap. Ini tarbiyah yang paling besar sekali. Mengharap. Kalau hilangnya pengharapan, seolah-olah confirm itu orang beriman, mati confirm masuk syurga. Maka menghilangkan kerisauannya, ketakutannya, kerana dia seolah-olah yakin kalau dia mati pasti dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Menghilangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mentarbiah kita, tidak, kamu perlu merasai takut kepada aku dengan cara ibadah, dengan cara apa yang aku perintah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk menjadi ahlullah, dan semoga kita terpilih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ummaratul masajid. Ummarul masajid adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi benar bersabda bahawasanya ummarul masajid hum ahlullah. Mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu, mereka adalah ahlullah. Ahlullah itu disyarahkan oleh ulama hadis adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita mengharap, kita tidak menyatakan confirm aku orang beriman. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu wa taala memilihku sebagai orang yang beriman. Itu daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, daripada zaman sahabat lagi. Apabila seseorang bertanya kepada kamu, adakah kamu orang Islam? Saya orang Islam. Adakah kamu orang beriman? InsyaAllah, semoga saya dan kamu termasuk. Ditanya Hasan al-Basri, adakah kamu orang Islam? Ya. Beriman? InsyaAllah, semoga saya dan kamu termasuk. Itu disebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya Rasulullah mengajar kita sesuatu yang telah digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap menjadi tarbiyah, kita perlu bergantung pada Allah. Semoga kita termasuk dengan apa yang difirmankan oleh Allah.
Seperti mana firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga akhirat. Ayat Quran dalam surah Taubah. Lalu Rasulullah menyatakan, maksudnya innama ya'muru masajidallah adalah kamu perhatikan dia pergi balik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Fa ashhadu lahu bil iman. Maka hendaklah kamu bersaksi dia mempunyai iman. Maknanya disebut sebagai Rasulullah, hadir Rasul, hum ahlullah. Mereka adalah orang yang terpilih di sisi Allah. Tetapi bukan menunjukkan bahawa maksudnya terpilih di sini menghilangkan akan pada ayat walam yakhsha illallah. Tidak. Bahkan orang yang dengan bil iman inilah Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka tidak takut, mereka takut ke Allah. Inilah maksud tarbiyah. Secara logik, kalau dikatakan Rasulullah kata fashhadu lahu bil iman, bersaksilah kamu bahawasanya dia itu orang beriman. Bahkan mungkin kita termasuk, alhamdulillah. Akan tetapi apabila menghilangkan rasa takut kepada Allah, kita tidak termasuk. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aqamus salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut mereka Allah. Makna menunjukkan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah tidak lain kerana takutnya mereka kepada Allah. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menurunkan musibah. Musibah itu satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan musibah adalah azali lagi, sebelum dia menciptakan langit dan juga bumi. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, sabaqat rahmati ghadabi. Aku mendahulukan rahmatku daripada murkaku. Satu ketika nanti murka Allah, kiamat adalah. Satu ketika nanti kiamat tidak akan berlaku melainkan murka Allah. Disebabkan tidak ada orang beriman, walaupun dalam hatinya berbicara Allahu Allah ataupun Allah, tidak ada. Melainkan kiamat berlaku atas semuanya orang kafir yang dimurkai oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan itu. Dia tidak mendahulukannya. Ini adalah agari ketetapan dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan murka Allah Subhanahu wa taala, dia menghendaki turun musibah dengan kemaksiatan manusia. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala dia menetapkan bahawasanya dia mendahulukan rahmatnya. Lalu kata Rasulullah, maksud mendahulukan rahmat dengan amal-amal hamba-hambanya sendiri. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala Maha hebat, mempunyai langit dan juga bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasihnya, dengan Al-Halim, dia bersifat bersopan santun, berlemah lembut dengan hamba-hamba dia. Lalu dia memerhati hamba-hamba dia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang umarul masajid, dia memakmurkan rumah Allah. Pergi balik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya adalah rumah yang pertama. Rumahnya di rumah itu rumah yang kedua. Mengapa agaknya? Sebab hatinya mengetahui di rumah Allah Subhanahu wa taala tidak terdapat kemaksiatan seperti mana di rumahnya. Dengan radionya, dengan televisionnya, macam-macam lagi hiburan, bunyi-bunyinya. Tapi di rumah Allah Subhanahu wa taala tidak ada itu. Rumah yang pertama adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, itu rumah yang terbaik di atas alam ini. Lalu dia umarul masajid, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat rumah itu besar atau kecil. Termasuklah surau, walaupun mungkin ada masjid di kampung yang kecil.
Tapi dia mengimarahkan, menunjukkan bahawasanya kembali balik pada firman Allah, innama ya'muru masajid Allah. Masajid itu adalah jamak, rumah-rumah. Makna menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mahukan kita mengimarahkan di mana saja adanya rumah Allah. Walaupun mungkin kita bermusafir, maka di situ ada rumah Allah, maka pergilah. Bukan dikhususkan tempatnya rumah Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam mukim kita. Itulah masjid yang berada di mukim kita. Tapi masjid di luar juga termasuk. Sehingga di Rasulullah, apabila kamu mahu bermusafir nak ke sana kemari, maka janganlah kamu memperbanyakkannya. Mereka pada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala melihat golongan yang pertama, umarul masajid, yang memakmurkan rumah Allah, yang hadir dalam keadaan gelap gelita lagi. Subuh dia balik dalam keadaan gelap gelita juga. Isyak, kalau kita belajar ilmu fiqh, ada beberapa perkara yang dilarang pada waktu gelap, termasuk sembelih, dimakruhkan oleh ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kepadanya, kita hadir. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang mencintai antara satu sama lain kerana Allah. Al-mutahabbina fiyya. Hadisnya di kursi. Mereka yang mencintai sesama mereka kerana aku. Apa maksud kerana aku? Untuk redaku, untuk rahmatku, untuk aku. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, Allah berfirman, dia itulah orang yang beristighfar pada waktu sahur. Bahkan dalam Quran juga disebut oleh Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar pada waktu sahur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji orang ini? Kerana bukan sekadar mungkin zaman ini, zaman Rasulullah pun termasuk. Setelah para sahabat pun bangun solat tahajud, qiyamul lail, lalu mereka akan tidur, tunggu azan subuh saja. Jadi waktu sahur itu adalah waktu yang hampir dengan waktu subuh. Seperti mana waktu kita sahur, hanya dikhilafkan oleh ulama berapa jaraknya. Sebagai ulama kata waktu yang terbaik seperti mana seseorang membaca ayat Quran 100 ayat. 100 ayat. Sebab ada sahabat ditanya Rasulullah SAW sahur waktunya bagaimana? Kalau kamu baca Quran baca 100 ayat, kata. Lalu menunjukkan itu waktu terbaiknya Nabi, sebab tidak ada sesuatu yang dibuat Nabi melainkan itu yang terbaik. Kita muncul pada akhir zaman lalu ditentukan dengan waktu. Mungkin kita mengatakan setengah jam, mungkin 15 minit, lalu astagfirullah, astagfirullah. Kebiasaan orang, kebanyakan orang akan tidur dulu sebab dia solat malam. Padahal itu adalah satu waktu yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah. Kita kena tahu, mungkin bagi kita solat malam, solat sunat, dia sangat istimewa. Tapi Rasulullah mengajar kita, kalau kamu tidak ada ilmu, solat kamu tidak istimewa, kamu kena ada. Itu mu'tamad. Itu yang disebut oleh ulama dasarkan riwayat. Sehingga satu-satu ilmu yang kita pelajari itu jauh lebih baik pada 1000 rakaat solat sunat. Seseorang ada memperbanyakkan solat sunat, tapi dia tidak ada ilmu. Seseorang memperbanyakkan belajar ilmu walaupun tak banyak solat sunat. Nabi memandang yang tak banyaknya solat sunat, tapi banyaknya pengetahuan ilmu dia. Itu Rasul. Jadi 3 tadi kata Rasulullah berdasarkan hadis qudsi, fasarafa anhum, yakni minal musibah, dan Allah Subhanahu wa taala pun memalingkan mereka daripada musibah. Cuma yang kita ambil poin di umaratul masajid, orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab munasabah ini kita mungkin tidak katakan kita, tapi termasuk insya-Allah kaedah dia begitu, dia sudah akidah mengajar kita begitu.
Semoga. Itu yang Allah sebut fa'asa. Maka semoga Allah mengajar kita. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ini kelembutan Allah berbicara dengan kita. Maka semoga mereka itulah orang-orang yang telah mendapat hidayah daripada Allah. Ini terbiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasul pada zaman Rasulullah beranggapan bila solat saja, itu yang terbaik. Nabi panggil pun tetap solat lebih baik pada panggilan Nabi. Ada sahabat yang begitu. Okey, Rasulullah pun mengajar tentang fadilat solat, hakikatus solat, arkanus solat, tentang fadailnya, kelebihannya. Lalu mungkin sahabat memahami begitu. Seorang sahabat masuk ke masjid, Allahu Akbar. Lalu Rasulullah melihatnya, terus Rasulullah panggil, mari diteruskan solat. Diteruskan solat apa maksudnya? Dia beranggapan solat itu jauh lebih besar pada panggilan Nabi, jauh lebih besar. Rasulullah tetap manggil dia teruskan solat sehingga bagi salam. Habis bagi salam, bangun, barulah ke Rasul. Ya Rasulullah, kau sendiri melihat dan mengetahui aku solat, tapi kau memanggilku. Lalu Rasulullah mengatakan, mengapa saja kamu tidak datang padaku setelah aku memanggilmu? Kerana aku solat, ya Rasul. Tidakkah kamu mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Wahai orang-orang beriman, apabila Allah dan Rasul memanggil, menyeru kamu, maka hendaklah kamu menyahut seruan tersebut, kerana itu menunjukkan kepada kehidupan kamu. Apa maksudnya di sini? Pengkhususan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Orang yang salat boleh berbicara dengan Nabi, tidak membatalkan salatnya, yakni Rasulullah berada dalam salat. Pengkhususan, tidak membatalkannya. Bahkan solat begitu mungkin pasti diterima oleh Allah. Apa maksudnya di sini? Dia menghadap Allah, Rasulullah bercakap sesuatu, dia mendengarnya, menjawabnya, selesai, dia boleh teruskan solat dan solatnya tidak batal. Ini rahmatan lil alamin. Ini pengkhususan. Agaknya disebabkan ulama menyatakan bahawasanya sekiranya sahabat itu pergi ke Nabi, selesai dia berbicara dengan Nabi, Nabi berbicara dengannya, maka dia boleh terus bangun dan teruskan solat dia. Tidak perlu dengan takbirat ihram yang baru. Pengkhususan. Seperti mana contoh kita solat, kalau sekiranya kita tidak menyebut assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, memberi salam atas Rasul, solat kita tidak sah. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu kalau kita tak membacanya, solat juga tidak sah. Lalu begitu juga apabila Rasulullah apabila sahabat solat sunat, Rasulullah berbicara dalam solat sunatnya, maka solatnya itu tidak batal. Pengkhususan, khususiat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu. Yang kedua, kata ulama, Rasulullah memandang ilmu jauh lebih besar pada solat sunat itu, kerana Rasulullah nak menyampaikan satu ilmu kepada dia. Apakah Rasulullah tidak boleh tunggu sehingga dia selesai solat sunat dulu? Tak, Rasulullah menterbiah, dia mengajar. Kemungkinan sahabat itu beranggapan bahawa solat sunat jauh lebih baik pada panggilan Nabi. Lalu Rasulullah tetap juga mengatakan bahawasanya Rasulullah memanggilnya dalam keadaan solat untuk membatalkan kefahamannya tadi. Kerana panggilan Rasulullah jauh lebih hebat daripada yang solat sunatnya. Ilmu yang disampaikan Rasul jauh lebih baik daripada solat 1000 rakaat sekalipun. Bahkan kata ulama, sekiranya seseorang tidak menyebutkan diri dengan solat sunat, contoh pada zaman Rasul, dia menyebutkan diri dengan Rasul, dengan sabda Rasul, meriwayatkannya, duduk di hadapan Rasul, itu jauh lebih besar pada 100 tahun dia solat sunat sekalipun, tanpa dia berada di hadapan Rasulullah SAW. Itu pengkhususan buat Rasulullah yang tidak boleh dibatalkan sampai hari kiamat. Tidak boleh. Itulah masuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pengkhususan.
Lalu di sinilah Rasulullah mengajar kita untuk menjadi ahlullah. Sebab ahlullah itu bukan umum tapi khususiyah, perkhususan. Ahlullah, sebagai ulama tasawuf kata, apabila disebut ahlullah dia waliullah. Tapi dalam hadis Rasulullah, ahlullah wa asyhadu lahu bil iman, dia orang beriman kepada Allah berdasarkan ayat Quran. Mereka itu orang beriman kepada Allah sebab Allah menyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Man amana billah, maknanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menurunkan musibah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat ada di antara hamba-hambanya gelap-gelap ke rumahnya. Jalan dia walaupun berkenderaan gelap. Lalu Allah Subhanahu wa taala menahan musibahnya. Bahkan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, 100-nya rumah itu dihindarkan oleh Allah pada musibah disebabkan seorang yang pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab seorang. Dan sebagai ulama-ulama kita menyatakan, oleh kerana Allah menyatakan orang yang memakmurkan rumah Allah itu man amana billah, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesan daripada hidayah daripada Allah adalah tumaninah, ketenangan. Ana bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sebab bila kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita tenang kerana dihiasi dengan zikrullah. Kita tidak menghiasi masjid kita dengan perkara isu semasa apa yang berada di luar sana, apatah lagi tentang sukannya. Tidak ada kaitan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membinanya ketenangan. Lalu manusia bertanya, mengapa manusia ni tak tenang? Disebab itu dunia yang tidak menyebabkan kita berasa tenang. Yang menyebabkan kita tenang adalah kerana kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jawapannya. Jawapan tu mu'tamad kerana kita Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Turun sakinah, diliputi dengan rahmah. Bahkan para malaikat pun bersama dengan kita, membina saf dan solat bersama dengan kita. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amana billah, itu pun kalau dia beriman. Tetapi kalau sekiranya orang itu tidak beriman, maka dia berada dalam rumah Allah Ta'ala, dia dalam keadaan tidak selesa. Dia tidak rasa tenang, bahkan dia rasa panas. Bahasa panas ni bukan daripada saya. Beberapa hari sudah saya duduk dengan timbalan mufti wilayah. Dia sendiri kita tahu bahawasanya sifat orang yang masuk masjid tapi kalau tak ada iman, dia panas, dia nak cepat keluar. Dia solat pun, kenapa iman dia baca panjang, tak boleh pendek-pendek lah. Dia cepat keluar. Tapi dia mari masjid juga. Dia mari masjid kerana apa? Mungkin kerana sesuatu sahaja. Bukan saya kata, di mana mufti dia kata. Bahkan dua orang pengarah jawatan agama pun saya duduk dengan dia pun, dia mensyarah menafsirkan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Mereka pun kata atas pengalaman mereka, kalau orang tu bukan orang beriman tak boleh lama dalam masjid. Dia rasa gusar, dia rasa panas. Tapi kalau dok masuk panggung wayang 3 jam pun relax. Di luar sana relax. Bila masuk rumah Allah Ta'ala, tak boleh, panas. Kerana apa? Sebab imannya itu. Tapi dia berada di rumah Allah. Contohnya ada dalam Quran. Ya. Dalam surah Taubah disebut oleh Allah, dan beberapa surah yang lain pun ada. Antaranya surah Al-Ahzab. Orang munafik berada di dalam Masjid Nabawi. Mereka akan cepat-cepat nak keluar. Rasulullah SAW memandang. Habis solat Nabi akan tausiah juga, kuliah ringkas. Dia tak boleh duduk, cepat-cepat nak keluar. Ada di antara mereka itu
mahu Rasulullah melihat dia sebagai orang beriman dan rasa adab pun wujud. Tapi mereka munafik. Dia datang ke Rasul, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk pulang ke rumah kerana sekian. Allah turunkan ayat, sesungguhnya yang Muhammad, orang yang meminta izin padamu untuk keluar itu adalah orang munafik. Tapi Rasulullah tidak berkata, sebab Allah berkata, dia begini, bila Rasulullah SAW dapat daripada Allah, Nabi tak berkata, Nabi baca Al-Quran. Cukup Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Kaedahnya begitu. Begitu juga apabila Rasulullah telah bersabda, para sahabat tak berani nak cakap apa-apa. Tapi kita akhir zaman berlainan. Allah telah berfirman, Rasulullah telah bersabda, dia mahu kata-kata dia juga. Meninggalkan Allah dan Rasul. Terlalu hebat bagi kata-katanya. Bahkan kita berminat untuk mengambil kata-katanya. Akhir zaman. Itu pun tandanya asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat apabila seseorang tak berminat daripada Allah dan Rasul. Dia minat kata-kata orang lain. Orang yang tak pernah sujud pada Allah pun berminat dengan kata-kata dia, untuk membinanya semangat dalam kehidupan. Kalau orang tu berniaga, semangat dalam perniagaan. Diambil ni kata-katanya Bill Gates, kata-kata orang-orang di atas tu lah. Mereka tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak pernah jadi orang yang imaratul masajid kerana mereka kafir kepada Allah. Jangan berminat di situ. Itu yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lagi, man amana billahi wal yawmil akhir, dan dia juga beriman pada akhirat. Apa maksudnya di sini? Seseorang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan sekadar untuk melihat keadaan dunia, tapi dia memandang dengan mata hatinya keadaan akhiratnya. Dia banyak dosa, banyak kesalahan. Semoga dengan dia mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya, mengampunkan dosa-dosanya dan mengumpulkan dia bersama orang-orang salihin, sehingga mempertemukan dengan baginda Rasulullah, sehingga Nabi membawanya ke syurga. Ini maksudnya beriman pada akhirat. Sebab perkara itu tidak dikaitkan dengan atas dunia. Tidak dikaitkan. Oleh kerana itu Allah mengkaitkan orang yang beriman itu beriman ke akhirat. Tidak ada kaitan Allah kata beriman dengan dunia. Kerana dunia dihancurkan oleh Allah, diakhirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqama as-salata, dan mereka adalah orang yang mendirikan salat. Seperti mana yang telah kita pelajari tentang doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah, muqimah, dia mendirikan salat. Wa aqimus salata li dhikri, dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kalimah salat dengan mendirikan salat. Bukan sekadar dia musallin, orang yang salat, tapi orang yang mendirikan salat adalah dengan khusyuknya, tawaduknya, faya'lamu ma yaqulun, dia tahu dengan apa yang dibaca. Dan jangan sampai la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu salat dalam keadaan kamu mabuk. Kita tidak minum. Lalu ditakwilkan oleh ulama, mabuk kamu dengan duniawi kamu. Duniawi kamu, perniagaan kamu, urusan kamu, kamu mabuk, lalu kamu menghadap Allah dengan keadaan mabuk begitu. Allah melarang la taqrabus salata wa antum sukara, kerana ayat ini Allah tak batalkannya. Dan ulama mentakwilkan, sebab ada tafsir, ada takwil. Tafsiran ayat la taqrabus salata wa antum sukara, pada ketika itu arak boleh minum lagi, haus, halal minum. Cuma kalau nak solat janganlah minum, nanti tak tahu apa yang kamu baca. Tolongkan yang di atas duk bawah, bawahnya atas. La a'budu ma ta'budun, la a'budu, aku tidak sembah dengan apa yang kamu sembah. Tiba-tiba dibuang la. A'budu ma ta'budun, aku sembah dengan apa yang kamu sembah. Kamu sembah berhala, kita pun sembah yang sama. Tak tahu apa yang kamu baca, sebab mabuk.
menghilangkan akal. Itu tafsir. Tapi ayat ni tidak batal. La taqrabus salata antum sukara, maka jangan kamu mabuk dunia. Tawil, sebab Rasulullah kata Quran ada zahir, ada batin. Zahir cerita hukum tadi, batinnya ini mabuk dunia. Lalu bila seseorang tu dia solat dalam keadaan mabuk dengan dunia, dia belum mendirikan solat, kerana Allah berfirman wa aqimus salata li dzikri. Solat yang kamu dirikan tu ingat aku je. Kalau kamu dirikan solat tanpa mengingatiku, maka batallah akan mendirikan itu. Batallah kamu yang dimaksudkan dengan mendirikan. Lalu kamu menjadi orang yang musallin. Lalu Allah berfirman fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat macam tu. Itulah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebut demikian, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat, tapi sebenarnya ini satu tarbiyah daripada Allah. Tarbiyah, seolah-olah kita merasai ayat itu untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pun manggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ya Allah, aku banyak salah, tak melengkapkan ibadah. Kau memanggil kami dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya, kasih sayang Allah. Tubu ilallah, kamu taubat kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Mana taubat ni bukan sekadar meninggalkan merompak, mencuri, minum arak. Tapi sebenarnya taubat termasuk yang ini. Solat kita tidak ada kekhusyukan, lalu binalah kekhusyukan dengan cara taubat balik kepada Allah. Ini juga termasuk taubat. Itu pasal Allah memanggil kita dengan wahai orang yang beriman. Disebabkan para sahabat Rasul, siapa yang minum arak, siapa yang mengumpat, mencuri, tetapi ayat itu turun, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa maksudnya? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ahlullah, orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat dengan apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang yang benar-benar fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, orang yang benar-benar mendapat hidayah daripada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh.